Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in. Summa ila arwahi walidina wa li ummahatina wa li ikhwanina ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصبحنا يا الله على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga ketika ini, saat ini, tidak lain dan tidak bukan, masih lagi Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat iman, nikmat taqwa dan juga nikmat kesihatan yang baik, yang dengan nikmat-nikmat ini masih lagi mampu untuk kita terus bergerak, bermujahadah, mencari kebaikan demi kebaikan bagi menampung-nampung sisa-sisa umur yang masih ada pada diri kita. Dan juga yang lebih besar daripada itu, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu dapat diberikan, dapat disalurkan kepada kedua ibu bapa kita, mak mentua, pak mentua kita dan keseluruhan adik-beradik kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita sudah masuk kepada siri yang 177 dan berita gembira juga, hari ini kita sudah masuk kepada juzuk 18. Berarti kita sudah habis lebih kurang 17 juzuk. Kita dah habis 17 juzuk. Berbaki 13 juzuk, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan nikmat iman kepada kita, nikmat memberkati nikmat umur yang masih ada pada kita. Kita dapat khatam bersama-sama, insya-Allah. Dan inilah habuan-habuan akhirat kita, habuan akhirat saya dan tuan-tuan, insya-Allah. Okey, pakat-pakat copy link, pakat-pakat share kepada guru-guru yang kita sayang, guru-guru adik-beradik kita dan sebagainya. Mana nak tahu kan, dalam 10 orang kita share link dan sebagainya, ada yang berhajat nak mengaji, boleh kita tumpang cari kebaikan demi kebaikan kan. Senang hari ini kita nak buat kebaikan kan, insya-Allah. Jadi kita terus kepada awal juzuk Al-Mu'minun, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh keberkatan ini, ya Allah, dengan penuh Engkau jemu untuk menerima permohonan kami dari kami, ya Allah. Untuk sekian kalinya kami hanya memohon kepadamu, ya Allah, dan kami yakin adanya kebaikan yang kami akan dapat, sebab dijanjikan olehmu, ya Allah, melalui lidah Nabi kami, pesuruhmu, ya Allah, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap huruf ada 10 kebaikan, dan kami yakin ada kebaikan itu khasnya untuk kami. Cuma kami memohon padamu, ya Allah, Engkau sampaikanlah seluruh kebaikan itu yang kami bakal dapat pada pagi ini, ya Allah.
sampaikan juga kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah, kepada kedua mak mertua, pak mertua kami, ya Allah, kepada abang adik kakak adik-beradik kami yang terdekat, ya Allah, kepada mak saudara bapa saudara kami, ya Allah, kepada nenek moyang kami keseluruhannya, ya Allah, dan juga kepada guru-guru kami yang mengajarkan kami, ya Allah, yang mengajarkan kami kalimah yang dulunya kami jahil, ya Allah, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat keseluruhannya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika wa zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Allah wa la hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna jami'an ya Allah fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah di awal surah bagaimana kita nak buat kaedahnya. Di awal surah, di awal bacaan kita akan mula dengan a'udzubillah, dan yang keduanya mesti ada bismillah, dan yang ketiganya kita boleh pakai dengan kaedah-kaedah apa yang kita suka. Kita nak baca a'udzubillah kita berhenti, bismillah kita berhenti, dan awal surah kita berhenti. Itu satu kaedah. Kita nak sambung semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun pun boleh. Kita nak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Teruskan qad aflahal mu'minun boleh. Kita nak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kita ada berapa kaedah bila mana kita mula dengan awal surah, dengan awal dengan a'udzubillah di awal bacaan, dan kita mula-mula terus dengan awal surah. Kita ada 4 kaedah. Ingat elok tu. Berhenti semua, sambung semua, kan? Sambung a'udzubillah bismillah, berhenti, baca qad aflahal mu'minun, berhenti a'udzubillah, sambung bismillah dengan awal surah. Ingat tu, kita ada 4 kaedah. Jangan lari daripada 4 kaedah ni. Faham tak? Jangan. Maksudnya kita kena ikut. Ini ulama telah susun dalam kitab-kitab tajwid dan sebagainya. Boleh tak? Itu baik. Jadi kita nak baca yang macam mana, Ustaz? Pagi ni kita cuba sambung semua. Pakai untuk apa? Untuk kita punya orang kata apa? Warm up, nak tarik nafas bagi panjang-panjang. Boleh no? Kita sambung semua. Kita mula dengan a'udzubillah dengan kuat, bismillah dengan kuat sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Boleh waqaf jaiz di situ. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. Boleh berhenti lagi wakaf jaiz. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Baik, kita masuk round yang kedua. Kita cuba bahas dari sudut hukum tajwid, insya-Allah. Waalaikumsalam bagi semua yang memberi salam. Pagi ni saya kira akan ramai, sebab semua cikgu-cikgu dah pakai cuti belaka. Cikgu-cikgu kita pun dah masuk dah ni, kan, insya-Allah. Baik, kita tengok daripada ayat yang pertama daripada surah Al-Mu'minun, insya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Dah 30 orang dah ni, alhamdulillah. 44 orang. Baik, insya-Allah. Nanti mula nak bersih-bersih ni. Kita sedut dulu. Ni anak murid bagi juga ni. Okey, baik. Mula dengan qad aflahal mu'minun. Qad qalqalahkan dal, qad. Yang qad aflahal, hilang sifat. Hilang apa? Hilang sifat qalqalah yang ada pada dal. Qalqalah ni sifat apa? Dia panggil sifat tunggal. Bila hilang sifat tunggal, maksudnya apa? Hilang huruf dal. Kalau tuan-tuan macam lam yalid wa lam yulad, huruf apa tu? Kalau kata lam yalid wa lam yulad, itu ta. Tapi lam yalid wa lam yulad ataupun qad aflahal mu'minun, hilang dal. Hilang dal jadi apa? Wallahu alam. Jadi mesti tu yang kita sifat tunggal. Sifat tunggal maksudnya apa? Sifat tidak berlawanan. Kalau berlawanan ni paling tidak kata isti'la lawan di istifal. Isti'la ni kita kata apa? Ghairil maghdu, itu isti'la. Kalau kita baca ghairil maghdu jadi istifal. Paling kurang kan, maksudnya hak daripada gedebel gila-gila tu dia jadi lembut sikit. Lembut, orang negeri Sembilan, orang Sembilan kata lembut. Jadi lembut, tak apa lagi lah. Maksudnya dia ada daripada garang tu, duk tak duk tu pun pada saya tak kena. Kalau contoh pada saya lah, Ustaz Din ni muka nampak garang, tapi seorang lagi kata doa, saya tengok muka Ustaz Din lembut macam pondan dia, tu pun dah tak kena kan. Dulu-dulu ingat anak saya duduk di madrasah yang Kemenci. Kawan-kawan dia tu tengok muka saya, dia bertanya anak saya, ayah hang ni mesti garang gila-gila di rumah. Anak saya jawab apa? Tak ada lah garang apa kan, kami melawak menjabang adik ya. Bertahap macam tu kan. Jadi maksudnya kita sebut sifat tu salah pun dah kita kata apa? Orang yang berlainan. Begitu juga pada dal ini, lagilah itu sifat berlawanan. Tambah pula kan, daripada sifat yang kita kata dia seorang-seorang hitam, tak duduk sebut putih. Ataupun tak lawan hitam putih kan, kelabu. Dia ni kelabu sawah matang. Kacau bilau kita ni hitam relit. Contoh nak bagi tonton faham nah. Jadi bila kita sebut qad aflahal, hilang huruf dal, mesti qad qalqalahkan dal. Faham dah lah? Dal ni maksudnya apa? Qalqalah itu sifat tunggal, sifat tidak berlawanan. Apa maksud sifat tunggal? Dia seorang dia saja yang ada qalqalah. Qalqalah tak ada lawan.
Kan kalau yang lawan tadi contoh isti'la tinggi, nyaring kan, sebutan dia. Lepas tu istifal rendah, lembut sebutan dia dan sebagainya. Faham gitu? Baik. Kita waqaf dengan aflahal mu'minun, waqaf dengan ma'arid disukunlah 2 4 6 harakat. Terus alladzinahum, alladzi ni kita fahamlah dia tidak ada baris dalam rasam Uthmani. Kita faham untuk alif lam, alif hamzah wasal, selepas tu diikuti dengan huruf lam. Semua kita baca dengan baris dia fathah. Alladzi, al-malaikatu, kan apa dia lagi, al lah senang cerita, kan al-malaikatu, at-taibun, al-abidu, alhamdulillah, ar-rahman. Ingat tu, alif tu mesti syarat dia ada kepala sad. Nampak dah? Pada allazi tu alif tu dia ada kepala sad, ra'sus sad. Bahasa Arab dia kata kepala huruf sad. Jadi bila ada kepala huruf sad, lepas tu ada lam, alif lam, semua kita baca allazi. Yang kita duduk petua huruf yang ketiga, bila mana alif hamzah wasal, selepas tu tidak ada lam. Diikuti dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain. Ittabi', asalnya kan. Alif tu tak ada baris, tapi ta lepas tu ba tu baris kasrah, kita pun ikut. Ittabi, bi tu kita pun ittabi'. Kan sebagai contoh udkhulu, alif dal kha bagi depan khu, kita pun jadi udkhulu. Itu yang kita petua. Bila apa? Bila mana selepas alif hamzah wasal tidak ada huruf lam. Faham elok? Kalau ada huruf lam, jangan duk tengok huruf ketiga, jangan jadi buat lawak dah. Anak-anak murid ustaz ni jangan duk jadi buat lawak. Alif lam tak ada duk tengok huruf ketiga dah, semua al lah. Allazi, ar-rahman, ar-rahim. Gitu. Kena faham dah? Semua okey kan? Allah, pagi ni penuh dengan semangat. Sebab apa? Cuti. Yang cuti. Kalau yang bahasa nak pergi sana sini tu, pakat-pakat rancang betul-betul lah no. Kami kemarin petang kemarin, tengah hari kemarin nak keluar pergi Melaka pun, orang rumah ajak pergi makan. Kan kami keluar dalam pukul 11 tu dah jam. Kami berpatah balik mai dalam pukul 5 lebih. Jalan yang sama pun masih jam lagi. Maksudnya daripada pagi sampai ke petang. Daripada kami keluar pada nak pergi ke Melaka tu, tak jadi naik highway, turun ke Ainsdale. Daripada Ainsdale tu masuk ke Mambu lah apa semua tu sampai ke Melaka. Kan tak apalah, balik naik shortcut masuk ke highway ke mana, ke Pedas Linggi. Naik ke Pedas Linggi tu, daripada situ tu sebelah sana tu yang nak menghalang ke selatan dah jam. Sampai mana? Sampai Southwell. Berapa puluh kilometer tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Elak daripada pagi, malam ke 10 ke 12 baru sampai. Kan hak yang dekat sebelah-belah Muar, sebelah-belah Bahat ni tak apa, nunggu belah atas. Allah, kan pakat-pakat inilah nanya Pak Karim. Baik. Boleh allazina a'udzubillah minasyaitan. Dia pergi pusing kod lain, kita kena baca dah. Kita kena perbaharui a'udzubillah kita. Sebab kena pergi kod highway pula. Okey, allazina, alif lam faham semua? Insya-Allah kan. Alif lam, alif ada kepala sad, semua pakat faham. Kami baca dengan allazi dan sebagainya. Baik. Allazina hum fi mim dengan fa dia panggil izhar syafawi, tapi izhar yang akada wa asyadu izharan. Izhar yang perlu dikuatkan bila bertemu dengan huruf waw dan fa. Dikuatkan bagaimana ustaz? Tak boleh nak ditahan pada makhraj itu secara biasa-biasa, kena tekan betul-betul. Maksudnya alladzina hum, mulut kita hum fi dalam keadaan kita jaga, jangan juga tekan kuat tapi hidung keluar dengung. Tak mau. Hum fi gitu. Tapi kalau pada huruf mim berjumpa dengan fa dengan waw, selain daripada huruf waw dengan fa, kita letak bibir biasa-biasa je. Contoh an'amta, tak ada orang baca an'amta alaihim ghairil, tak ada kan. Sebab apa? Sebab kita tajwid kita hak yang huruf lain tak payah hang kuat sangat. Izhar hang tu. Akada wa asyadu izharan. Asyadu izharan, bersangatan izharnya, jelasnya. Kena faham. Jadi di sini pasal apa jadi gitu? Litaqarruba makhrujan kita tajwid kita. Sebab apa mim dengan fa makhraj dia sama hampir dekat. Kan? Jadi maksudnya kalau kita nak dengung alladzina hum fi shalah, kan boleh sedap dengung tu, tapi tak boleh nak dongung. Walaupun sedap tapi tak boleh nak dongung. Balik ke Negeri Sembilan dengan Melaka, dah
Dah lekat dah, sodap kan. Baik, boleh selesai nah. Jadi alladzina hum fi, kita tekan sikit bibir mulut kita tu supaya jelas dan juga tidak ada gunnah pada mim dengan fa tadi. Fi salatihim, solat, bawa dengan lahjah Arab cikgu kuna, jangan duk bawa dengan lahjah Simpang Kuala Kedah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Geng Simpang Kuala Kedah. Tak Simpang Kuala Kedah geng langgak dengan pokok senar. Tapi bila kita baca Quran tak boleh begitu. Kita kata ini alladzina hum fi salatihim khashi'un. Solat bukan solat Kuala Kedah di solat. Boleh dah, selesai, alhamdulillah. Baik, kita terus dengan walladzina hum nampak sini mim dengan ain. Maksudnya tak perlu kita buat walladzina hum anil, tak payah, sekadar letak bibir mulut cukup. Walladzina hum ala, walladzina hum anil, hum gitu ya, cukup. Anil lagwi, ini lam matikan ghain, tafkhimkan, tebalkan ghain tu betul-betul, jangan duk lagwi, payah sangat. Naik dah nama Kuala Kedah, cikgu kuna. Okey, payah sangat tuan-tuan muncung ya peringkat awal. Saya petua tuan-tuan muncung saja. Walladzina hum 'anil lagwi, itu lagwi, jangan nak baca lagwi, lagi tak guna lagwi. Yang tu elok buh penampak sudah kan. Buh pang penampak sudah. Mangkuk hayun betul. Kan. Lagwi. Rabbana afriq alaina sabra. Afriq apa weh? Afriq alaina sabra. Habis poyo huruf ghain tu. Afriq alaina Rabbana la tuzigh qulubana, zigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Pang penampak sekali bawah hang tahu. Ustaz mengajar kelas tajwid di masjid apa semua, hang duduk di luar kan. Ni betul-betul lah. Kan. Kan. Tarik gila lah mau tak dengar cikgu ku dah. Ni gen calon pun keluar lah Zarul Nizam ni. Baik. Boleh faham dah? Biar padu tafkhimkan ghain itu anil lagwi. Kalau dah pandai punya saya lagwi, dia keluar daripada kha kat mana atas halqum kita ni. Lagwi. Kan paling tidak. Kalau payah sangat tuan-tuan muncungkan saja. Ghairil gitu. Anil lagwi. Biar padu macam tu. Boleh lah. Bila dah lama-lama pandai kita baikilah. Ghairil maghdu. Itu baru bunyi ghain dengan tafkhim dia, dengan tebal dia. Di sini walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ni pun orang utara jangan nak baca mu'ridun, duk muak. Ni pun penyakit ke? Ingat kalau duk muak tu boh penampak sekali insya-Allah. Insya-Allah no. Insya-Allah cikgu ku nah. Jangan duk muak dah. Dia jenis gitu, tu'ridun, muak kan. Elok ni buang parik gila apa habis buang. Baling parik. Buang dalam parik gila apa habis. Yang kita nak ialah anil lagwi mu'ridun. Mu'ridun juga duk muak gitu. Selesai. Okey. Uzaifah ada ni. Uzaifah, tengok mesej ana ada bagi dekat ayah Inta tu, nak minta bulan puasa. Inta tolong tolong bagi satu tarikh untuk tazkirah buka puasa, majlis tazkirah sumbangan anak-anak yatim tahfiz untuk grup BMW GS Owner Malaysia. Kan. Ingat jangan buat lawak. Take note. Nak tanda 2 kali mesej, 3 kali mesej ayah Inta. Ayah Inta macam faham dah. Uzaifah ni anak Ustaz Azrin lah. Ustaz Azrin Bollywood tuan-tuan. InsyaAllah Huzaifah. Ingat okey. Baik. Kita terus dengan walladzina hum li. Mim dengan lam juga. Nampak izhar syafawi, tapi kita tak perlu sampai walladzina hum teruk sangat dak. Sekadar letak bibir hum gitu. Humli humli. Tak perlu kita sampai asyadu izharan. Izhar dengan lebih kuat.
Walladzina hum lizzakati, lizzakati, zakati, geng simpang Kuala Kedah. Tak simpang Kuala Kedah kod diang. Tak kod diang tu dia, tu geng Chalun Nizam, Zarul Nizam. Maksudnya zakati, kan, zakati. Walladzina hum lizzakati, kakiku lizzakati fa'ilun. Nampak sedap ya, kan? Boleh kat orang Melayu, betul-betul dulu kini selamanya Melayu ku, Jahanam. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Baru dengar begitu sedap. Jahanam kan. Orang nasyid zalika boleh kat Melayu, zalika kerah bukan main. Jangan buat lawak. Jadi di sini walladzina hum lizzakati fa'ilun, fafifu fa'ilun. Selesai. Kita waqaf dengan arik disukun 246 harakat. Seterusnya walladzina hum li furuhum li sama juga mim dengan lam izhar syafawi, li furujihim hafizun, hahihu. Orang Melayu panggil ha pedas. Arab tak pernah duduk laran lah, duduk gelak dengan ha pedas. Dia kata ha wastul halqi, ha yang keluar daripada tengah halqum saja. Jadi hafizun dan hafizun, ha pun Melayu. Walladzina hum li furujihim hafizun, ha tu jaga. Illa mana mau pilih illa ke illa kita imalahkan baris kasrah alif tu ke bawah jadi tu dia bagi imalah. Kesalahan dia dalam sudut harakat bunyi tu, huruf bila berbaris bawah kita sudah condongkan bunyi dia jadi illa. Jadi tak mau dah, banyak ni pun buang dalam parik gila, apa habis buang, tak mau dah illa itu bunyi dah. Ala panjang di situ dengan mak munfasil, mak jaiz, mak harakat. La tu dengan lahjah Arab, ala, jangan baca dengan ala. Okey, azwajihim, huruf zai, hujung lidah kita tarful lisan ke mana? Hujung lidah kita sana ya sufla, mesti ada desiran safir. Illa ala azwa, itu sifat yang wajib ada pada zai. Ini pun sifat tunggal, sifat yang tidak ada berlawanan. Jadi huruf zal, hujung lidah mesti duduk ke gigi atas, sana yal ulya. Illa ala ad, kalau huruf zal. Ini huruf zai, tengok ni, tengok muka ustaz yang handsome. Nampak? Ala dia akan ada safir. Ala ada safir. Ala sin ada safir. Semua huruf sin, sad dan zai dia ada desiran, ada safir. Boleh faham dah? Baik. Okey, seterusnya azwajihim au him au. Ya, azwajihim au him. Mentang-mentang pak dia nama Ibrahim kan, baca Quran pun azwajihim. Amboi, ha di bawah bunyi he ke hi him, ha him azwajihim. Tu pak hang nama Ibrahim kan. Jangan gitu. Baca Quran tinggal sak nama-nama hak kepada lahjah Melayu ni. Baik nah. Ala azwajihim au him au ha ham hi him hu hum ka kam ki kim ku kum alaikum, bukan alaikum. Itu pun imalah bagi dhammah. Ka ki ku kum, ka ki ku kum imalah. Tu nak kena jaga. Pada apa? Biasalah ham him hum kam kim kum. Tu jaga. Yang tu ya, yang duduk banyak jadi imalah je. Alaihim, pernah saya dengar tu imam, siratal ladzina an'amta alaihim.
Ghairil maghdubi alaihim waladdal. Betul-betul Tok Ibrahim lah hang ni, Mangku Hayun punya tu imam. Him tu dia tekan tu. Him. Amboi kan. Tok benar hang jadi tu imam. Aduh, baca sampel-sampel sudahlah kan. Alaihim ghairil maghdubi alaihim wa sudahlah. Him sampai kepala-kepala bergegak dah apa suruh kan. Buh peluku atas dai sudah abang hantar. Dai tahu tuan-tuan, tahu dai. Bubuh peluku ni atas dai. Ni dahi ni orang utara panggil dai. Dia orang belah Melaka. Apa ke benda lah ustaz ni duk dai pagi ni. Dai tu dahi. Kan kat malah dai tu dahi. Baik. Ni geng cuping paling dia tak kena dai kacau kan. Ni Baik ni. Ni sahabat sekolah rendah dulu ni. Ni kalau sekolah dulu siapa berani dengan dia. Ni kaki duduk apa? Duduk bully orang ni. Dulu bully orang tak masuk jail. Allah jangan buat pasal ya. Baik, kita terus kepada ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kan aymanuhum. Macam misalnya kita boleh wakaf itu wakaf jaiz. Kita ibtidak mula balik dengan aw ma malakat kat. Ini ta pun sama. Jangan sampai tidak ada hamas pada ta. Kat. Jangan kita sebut auma malakat aimanuhum. Hilang huruf ta. Kalau kita sebut auma malakat kat hilang huruf ta. Mesti kat ada hamas pada ta. Aimanuhum fa. Nampak beza tak? Mim dengan fa, dengan tadi ni mim dengan au. Azwajihim au. Him kita letak bibir ya. Him au. Tapi bila sampai sini aimanuhum fa. Hum fa. Kita kena tekan izhar, jelaskan mim mati itu dengan lebih kuat. Boleh. Aimanuhum fa. Boleh kan? InsyaAllah boleh lah. Yang penting tuan-tuan faham. Beza mim mati dengan fa, mim mati dengan waw, dengan mim mati berjumpa selain daripada waw dengan fa. Sekadar letak bibir saja. Baik, alhamdulillah. Fa innahum dengan dibaca dengan fa innahum. Innahum wajibul ghunnah. Jaga di situ elok-elok. Beza di antara akada wa asyadu ilharan itu. Maksudnya pastikan mim dengan waw, mim dengan fa, kita tekan bibir mulut kita secara asyadu ilharan. Akada kuat, asyadu ilharan maksudnya bersangatan izhar. Bersangatan kita nak implement pada bacaan macam mana? Tekan bibir mulut dengan hum fa, alaihim wa him walau. Tu nak kena jaga elok-elok. Boleh nak? InsyaAllah mudah-mudahan. Jaga ingat-ingat tu izhar syafawi kita tu. Baik. Sebab dia perbahasan di sana dia panjang lah. Saya tak nak sebut di sini. Saat ni tuan-tuan duduk fikir pula, saya tak faham ni ustaz buat. Jangan. Buat pendek umur tuan-tuan. Tuan-tuan pendek umur kacau, saya tak ada orang nak ngaji. Saya seorang mati. Pasal apa? Pasal pakai duduk fikir bab izhar syafawi yang asyadu izharan. Jangan dia sebab perbahasan di sana gini tuan-tuan. Untuk intro dia, untuk intro. Apa dia alasan nun mati ataupun mim mati berjumpa dengan huruf-huruf yang selepas dia dihukumkan dengan ikhfa ataupun idgham? Kita boleh dengung. Kalau nun mati ada iqlab, ada ikhfa, ada idgham. Izhar tolak tepi lah. Apa ilah dia? Apa alasan dia? Kan? Apa alasan dia? Jadi alasan dia ialah sebab apa? Semua huruf-huruf ini adalah berhampiran makhraj. Nun mati duduk kat mana? Hujung lidah kita akan tekan selepas gigi kita ni ada gusi di atas tu. Selepas gusi tu kita letak an. Itu tempat nun mati, makhraj nun mati, tempat keluar nun mati, an. Jadi berjumpa dengan apa? Kalau kata ikhfa 15 huruf tu, tuan-tuan cuba tengok. 15 huruf ikhfa tu keluar dekat mana? Majoriti keluar daripada lidah. Tengok lidahku yang cantik ni. Majoriti keluar daripada lidah. Lidah tu kat mana? Ada tengah, ada hafah, huruf dad, tepi, kan kiri kanan, ada di hujung, ada yang tak hujung sangat, kan? 15 huruf.
kan, kecuali huruf fa keluar daripada bibir. Yang lain semua di lidah, di hafatai, tepi lidah. Lagi pada di al-lusah, anak tengkak, kaf dengan qaf, af, semua di lidah. Dekat tak dengan nun? Dekat. Itu hujah dia. Tapi duk tak duduk, kan, duk tak duduk, nun mati, kan, dengan fa okey, ikhfa kita dengung. Tapi bila mim mati berjumpa dengan huruf fa dengan huruf waw. Huruf fa confirm daripada syafatain. Huruf waw kalau huruf mat al-jauf. Tapi kalau bukan huruf mat, huruf yang berbaris bukan huruf mat, kan, au sebagai contoh, dia berbaris fathah, dia tak jadi huruf mat, dia keluar daripada, sebahagian ulama kata daripada mulut juga syafatain. Habis lidah tempat huruf nun mati, mim mati ni syafatain. Duduk pada makhraj huruf yang sama tapi tak boleh dengung. Pasal apa tak boleh dengung? Mim dengan fa, mim dengan waw, kan, sedangkan mim dengan mim kita dengung, mim dengan ba kita dengung, mim dengan fa pun syafatain, mim pun, waw pun syafatain, tapi tak boleh dengung. Pasal apa? Ini perbahasan dia agak rumit lah. Kalau siapa yang tak mengaji dalam bab sifat huruf yang disebut sebagai qawiyah dengan dhaifah, sifat huruf yang kuat dengan lemah, maka kita takkan jumpa punca. Tapi kalau anak-anak murid saya sendiri pun yang diri pun tak pernah tanya, kan, bila soalan periksa tanya, hurai dalam kelas pun tanya balik dalam periksa, tak boleh jawab juga, kan. Fi ayyi harfin, kan, pada ayat, pada huruf apakah apabila mim mati berjumpa dengan kedua-duanya, kena wa asyadu izharan, kena izhar dengan lebih kuat. Tak ada jawapan, ada seorang dua yang boleh jawab. Boleh faham tak? Jadi tu saya malah nak bahas tu. Bila bahas tuan-tuan nak pening pula dah. Jadi tak payah. Jadi sekadar kita tahu bahawa mim mati jumpa dengan waw, mim mati jumpa dengan fa, kena izhar dengan lebih kuat. Tekan bibir mulut kita dengan lebih kuat. Di sini macam au ma malakat aymanuhum fa hum fa. Abang Mi garaj Jimny pun ada ni daripada Seremban. Masuk Abang Mi mah. Pagi-pagi ni tak ada kerja apa, meh kita mengaji. Boleh 10-2 kebaikan buat mak ayah kita, jadilah Abang Mi, buat mak mentua pak mentua kita pagi ni, bagi mereka duduk sejahtera berbahagia di dalam alam barzakh sana, insya-Allah. Meh buat apa pagi-pagi ni, kan. Baik. Okey, seterusnya au ma malakat aymanuhum fa hum fa, macam tadilah, kan, kada asyadu izharan fa innahum ghaira, nampak tak? Beza tak? Mim dengan ghaid, sebelum tu mim dengan fa. Cuba tengok bibir mulut saya. Aymanuhum fa innahum ghaira, hum ghaira, tak ada tekan hum ghaira, sebab dengan ghaid mustahil kita boleh dengung. Tapi saya nak sambung sikit lagi. Kenapa dengan izhar tadi nun mati berjumpa dengan huruf izhar kita tak dengung? Ailah dia sebab jauh makhraj. Nun duduk di an. Huruf makhraj, huruf izhar duduk kat mana? Di halqum tu. Awal halqum, tengah halqum, atas halqum. Itu ailah dia. Sebab tu tak ada nak dengung. Kalau orang boleh dengung nun mati berjumpa dengan ain, peliklah tuan-tuan. Siratal ladzina an'amta, tu dia nak tarik daripada ni sampai ke halqum tu. An'amta, kan. Tu saya kata apa, kalau orang boleh dengung nun mati jumpa dengan ain tu, pelik. Pelik. Kalau dekat-dekat mulut dengan mulut tu tak apa lagi lah, kan. Kalau kita tersasul ghairil maghdubi alaihim wala, tak apa lagi, kan, tak apa lagi. Jadi nak pergi Kenuri pula abang ni. Besoklah satu Ahad ni. Semalam pun pergi Melaka pun sepanjang jalan tu dia pakai buat Kenuri. Jam dengan Kenuri. Masuk jalan biasa jam dengan Kenuri. Duduk atas highway lagi teruk tak gerak-gerak. Baik, insya-Allah. Siru ala barakatillah wali. Baik. Okey, seterusnya ghairu malumin. Jangan duk baca dengan ghairu. Jadi istifal ghairu malumin. Kita waqaf malumin dengan arik lisukun. Seterusnya 246 harakat. Famanib. Ini pun sama qalqarah pada huruf ba. Nib. Kita ghawara tagha. Jangan duk tagha tafkhim kan li'la ghain tu, wara ra tebal dengan mat muttasil, mat wajib 4 harakat. Azza wara azza dengan lajar azza Melayu azza zazizu.
ذلك فأولى لا kalau kedah فأولى la jahrah فأولى Hanan kot diang Hanan baru masuk buat cucuk kodok ke begini Hanan. Tak maaf tuan-tuan, minum sana ni lemon panah tanpa gula. Rozi ni lemon panah tanpa gula, jaga kesihatan badan tu, surutkan sikit. Sedap cakap kat orang, dia sendiri pun gemuk ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik, insyaAllah. A'udzubillah. فمن ابتغى وراء ذلك فأولى Melayu kot dia. Fa'ula la lilu fa'ula dengan mat muttasil 4 harakat. Ikahumul adun. Nampak ain ni latih kan? Adun dengan adun saja dengan lahjah Melayunya. Yang kedua, ain itu tak keluar daripada wastul halqi. Adun keluar kot hidung. Nak tahu keluar hidung tak hidung kan? Kalau adun saya tekan hidung, adun hilang suara sebab dia keluar ke hidung. Tapi kalau keluar daripada halqum, tekan hidung, faulaika humul adun. Pasal apa bunyi sama? Sebab dia tak kena-mengena dengan hidung. Tapi faulaika humul adun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau daripada halqum, nasta'in. Beza tak? Mesti ada beza. Nampak? Mesti ada beza. Kalau kita daripada hidung, kita tekan, mesti bunyi dia akan kacau, keluar sikit ataupun tak jelas langsung. Ni kena latih. Na ta ni ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh kat kita, ni'mal maula wa ni'man nasir. Punggah. Habis semua. Duk niak. Tu tak dengar lagi tu. Kawan tu tibai. Wa qul ya'malu. Ni siapa ni? Geng mana ni tuan-tuan ni buat kerja lolak macam ni? Wa qul ya'malu. Apa qul ni? Calon ni. Tak calon kalau kedah. Kan? Satu hari tu lah. Balik dari Haji Rahman Darul Syifa apa semua tu. Daripada pagi sampai sana sempat sembahyang Jumaat. Di masjid mana? Tak mau nak sebutlah masjid. Saat ni cikgu marah saya pula. Sekali tu imam tu dia tiba surah Taubah tu. Wa qul ya'malu. Ish macam nak kata pelak betul tu imam dia kan. Geram dia dengar. Dia berubah. Wa qul ya'malu fasayar wadhkuru ni'mat Allah. Cukup lah tuan-tuan. Bertaubatlah tuan-tuan. Bertaubat nasuha lah tuan-tuan. Jangan buat lawak kan. Ni ni'mah wa quli amalu kan. Wa quli apa ni kan? Allahu akbar. Pekat likat ni dah mah. Baik. Itulah. Pekat likat tu hampa suka. Cikgu guru kan. Kuliah apa benda ni? Hang mengaji apa ni? Pelak betul hampa ni. Baik. Faulaika humul nak bahas huruf ain ni tu. Adun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita rasa keluar dah wastul halqi. Nasta'in. Itu hal yang ain yang betul-betul keluar daripada makhraj tengah halqum. Boleh nak? Waalaikumsalam. Bagi yang baru-baru masuk nah, insya-Allah tak tahu muka surat tanya. Malu tak bertanya, sesat sampai hujung. Baik. Seterusnya walladzina hum li macam biasa mim dengan lam izhar syafawi li amana, semua dengan lahjah Arab.
Kalau Melayu li amanatihim, tihim, Ibrahim. Tapi bila lajah Arab li amanatihim, nampak tihim, nampak wa'ahim wa mim dengan waw pula izhar syafawi yang perlu dikuatkan kan, li amanatihim wa'ahdihim wa'ahdihim nampak sah hidung wa'ahdi kena ha pun kena. Baik, wa'ahdihim ra'un kebiasaan orang un selesai. Walladzina hum ala salawahum izhar syafawi ala lajah Arab salawa lajah Arab tihim yuhafizun salawatihim salawa salwa najwa kan, salwa najwa Melayu salwa najwa. Okey, tihim him mim dengan ya izhar syafawi yuhafizun selesai. Waqaf dengan arid disukun. Ula dengan mak muttasil kan, mak muttasil mak muttasil di situ maksudnya panjang 4 harakat lah kan. Ada orang tanya saya, tanya ustaz, bukan dalam kitab tajwid kata 4 dengan 5 ke ustaz, tapi ustaz ajak semua 4. Saya tak nak campur aduk di antara Syatibi dengan Jazari. Bila sebut Tariq Syatibi tak disebut Fuwaiqun Tawassut 5 kan. Jadi maksudnya kita nak lebih kepada bagi tepat yang disebut dengan Tariq Syatibi ini, maksudnya dengan 4 harakat. Itu saja kaedah dia. Baik, seterusnya disebut sebagai ulaika humul warithun alladzina yarithu. Ulaika macam misalah tadi 4 harakat mat muttasil, humul warisun dengan wa, humul warithun pun bah bunyi huduh dah tuan-tuan. Ulaika humul warithun kan sedap. Ulaika humul warithun. Aduh, letih dengarnya Syekh, letih. Lotih dan bunyi warisu wa ulang sawa. Tak apalah ulang sawa apa yang warisun. Baik, alladzina alladzi macam misalah pembahasan di awal tadi. Alladzina ni alif hamzah wasal ada kepala sad, pukul rata semua seluruh Quran. Kalau kata alif ada kepala sad atas tu patut lam, semua kita baca dengan alladzi. Jangan nak duduk tengok huruf ketiga. Kan, jangan duduk tengok huruf ketiga. Tengok huruf ketiga alif lam zal tu tak duduk illadzi. Pang peluku atas dai 3 dah baru hang tahu illadzi kan. Yang kita petua huruf ketiga bila alif ada hamzah wasal atas alif tu bukan lam selepas dia. Kalau lam kita tulis alladzi, ar-rahman, alhamdu. Tak ada lam baru tengok huruf ketiga. Baik, faham? Seterusnya alladzina yarithunal firdausi. Fir ra nipis lah sebab ra tu mati dan yang mematikan dia berbaris kasrah. Fir dan dibaca dengan fir. Perbetulkan dulu baris fa berbaris bawah tu fi, jangan jadi fi. Fa fir mulut tarik kita firdaus. Jangan dulu fir. Tak mau firdaus, tak mau diimalahkan jadi fa fi firdaus. Okey, alladzina yarithunal firdausa hum fi mulut saya nampak sahum fi, tekan bibir kuat-kuat sebab fa. Hum fiha khalidun. Kha pun sama, jangan duk jadi poyo, pon dan siam, bapuk kan. Fiha khalidun pang penampak sekali kan. Tengok muka macam guruh, macam kilat. Mengaji Quran macam bapuk kan. Jadi itu fiha khalidun. Aduh mak, darah apa ni tuan-tuan. Fiha khalidun, itu sifat yang wajib ada pada kha. Isti'la'nya, jaharnya, syiddahnya.
Khalidun. Semua tu pula ada kat dia, jadilah membawa kepada tafkhim pada huruf kha. Khalidun. Faham? InsyaAllah. Walaqad qalqalahkan dal. Khalaqonal. Khalaqa. Ini majoriti anak murid saya. Kan, kalau di kuis pun sama juga. Di kuis pula. UIS, Universiti Islam Selangor. Maksudnya walaqad khalaqanal, dia khalaq. Tak apa nak cukup sifat yang ada pada qaf tu. Khalaq, laq. Dia sampai kena macam tu. Laq. Tak ada laq. Tu betul macam pelak tu orang utara kita. Pelak putih hang ni. Khalaq. Laq. Kena lam pada qaf tu. Laq. Kena padu betul-betul dengan sifat yang ada pada qaf. Jadi walaqad qalqal hadal laq khalaq. Nampak? Ikhfa nun dengan sin. Insana min nun dengan sin lagi ikhfa. Sulalatim yatim. Mi ingat tu, mi bil mak yatim. Yatim Melayu, yatim. Tim sulalati latim tim. Cikgu cuba tasrif tengok pelak tu apa dia. Cikgu saya sampai lah duk cari makna dia apa dia. Tak tahu. Tu banyak orang utara tu kan. Sulalati latim tim. Miltin. Tim idgham ma'al gunnah kamil. Nun dengan ta jadi ikhfa. Tin waqaf dengan arid disukun 246 harakat. Seterusnya summa summa. Saya ingat apa dia ustaz, apa dia Husam anak ustaz Badaruddin ceramah. Dia kata Allah dia tu dia kata orang utara ni kita kasar. Memang kasar. Kan setakat orang kata apa biasa kalau lama tak jumpa pipi tegok kan, pipi tegok hang ni lama aku nampak haram jadah betul. Lama tak nampak pelak betul. Tu keluar bahasa-bahasa gitu kan. Pelak betul. Ingatkah hang dah mampu dah lama tak nampak masjid. Tuan-tuan cuba cakap macam tu, tengok dekat kawan-kawan orang Melaka dengan orang mana orang ni lah, orang Johor ke lebih. Tuan-tuan silat live group tuan-tuan. Apa ustaz ni, aku duduk hidup lagi tak duduk, ingat aku mati dah. Kadang-kadang kita jangan tuan-tuan melawak ni. Kalau orang belah jenis lembut-lembut, jangan duduk bawa bahasa-bahasa hak pekat-pekat kita. Aku ingatkan dah mampu dah, lama tak nampak pelak betul hang ni. Kita biasa kan mampu dah lama tak nampak. Jangan nanya kan. Saya pernah kena tu yang cerita tu. Tak duduk dalam live group tuan-tuan. Live group pula pergi duduk sebut kat orang lain. Ustaz kata kat saya, terasa hati saya kan. Yalah duduk mesej daripada pagi, haram tak balas-balas. Saya kata weh Anwar ni dah mati kot kan. Tengok tak balas-balas mesej, jom kita pergi buat tahliah arwah kat dia kan. Tahliah arwah kat dia. Dia live guru tuan-tuan. Allahu Akbar. Rasa kita biasa kan. Tu jangan nanya Pak Karim. Baik, boleh A'udzubillah. Okey, seterusnya min sulalatin min tin. Ikhfa semua tin. Ta di bawah tu kena ingatnya, jangan kita sebut ta itbaq dia tu dengan seperti mana kita berbaris atas. Jangan sampai mil tin. Bagi orang tak mengaji buat macam tu. Orang yang mengaji mil tin dengan macam tu bagi atas tak apa, bagi dhammah, bagi fathah tak apa, bagi bawah dia agak kurang, tapi dia kekal dengan isti'la, dia kekal dengan itbaq dia. Nah, cumanya jangan sampai jadi tin, mil tin jadi ta pula dah. Sekadar mil tin dengan sampai tin sampai macam tu. Apa dia lagi huruf dia? Sama dengan qaf juga. Mustaqim. Itu orang tak mengaji lah tu. Orang yang mengaji mustaqim, dia agak nipis sikit daripada mustaqam. Itu baris atas lain kan, baris bawah tak boleh. Boleh kan? InsyaAllah. Summa ja'alnahu. Summa wajibul ghunnah. Na'alhu nutuk qalqalah kan. Jangan nutuk jadi pondan macam tu. Nutuk
ta tu nutfatan ikhfa fi qararim dengan qararim re kari rimma wajibul ghunnah la idgham ma'al ghunnah kamil makin dengan ma'arif disukun. Summa berjumpa lagi sum wajibul ghunnah ma khalaq qalqalah qaf laqnan wajibul ghunnah lagi. Nutfa jangan nota tak boleh, mesti itbaq dengan qalqalah ta ni. Nota laq khalaq nota, itu lantunan dia yang betul-betul keluar daripada makhraj. Lantunan ini adalah lantunan yang keluar daripada makhraj huruf ta. Tekan ta, dal ta kat mana makhraj dia? Atas tu, lepas huruf nun tu. Dal ta dekat dengan lelangit lembut lagi tu. Lepas nun tu. Jadi duduk kat mana tu? Not lidah kita duduk pada makhraj tu. Tekan di situ. Baik. Alaqatan ikhfa fa khalaq. Qalqalah lagi nal alaqata mudghah. Boleh waqaf di situ, waqaf yang disebut sebagai waqaf harus, jaiz. Boleh saja di situ. Bagi dia untuk cukup nafas panjang ayat ni. Dad tu jagalah, jangan duduk qalqalah jadi mudghah pula. Mudghah waqaf situ. Lepas tu ambil balik. Fa khalaqna al-alaqata mudghatan ikhfa. Fa khalaq qalqalah qaf nal mudghata 'idhama dad itu kan. Ghata 'idhama Ghata 'idhama kan. Waqaf di situ. Baik. Boleh nah? Mudghata 'idhama. Allahu akbar. Kak Mala jauh sangat Kak Mala. Jangan kan. Hak Profesor Madia, Profesor di universiti, pakar-pakar qiraat tajwid sepah Kak. Saya ni sekolah ni dengan Allahu akbar kan. Profesor tak ada, doktor pun tak ada, apa pun tak ada ni. Jangan doakan saya terus istiqamah saja cukup. Dan saya pegang satu prinsip saja. Bila ditanya kepada guru Syekh Abdul Nabi, saya tanya dia, mai duduk komplain nak nu ialah ada orang PM dan sebagainya kan. Dia kata tak kata. Ya Allah ala tul, dia kata. Hang teruskan, dia kata. Hang kena bukan tunggu alim baru hang nak kena mengajak, tapi hang kena mengajak sampai hang alim. Saya pegang prinsip tu Saya tak tunggu saya alim saya mengajak, saya masih lagi bertalaqi dan sebagainya, saya akan mengajak sampai saya alim. Itu pun kalau Allah Ta'ala nak bagi saya alim, nak bagi saya orang kita apa, banyak ilmu, bukan alim banyak ilmu, bukan hebat tak mau hebat dia nak jadi ego dan sebagainya. Doakan saya tuan-tuan, doakan saya sekadar itu. Saya berpegang prinsip itu. Saya akan mengajak sampai saya alim. Itu pun kalau Allah Ta'ala bagi alim. Kalau tak alim pun tak ada masalah, no problem kan. Sekodah ni pun berpunca daripada apa? Berpunca daripada anak-anak murid yang ramai yang minta ustaz kena buat kelas, dan ilmu ustaz ni kena di orang kata apa, disimpan dalam bentuk maya sampai habis 30 juzuk kan. Jadi itu prinsip saya tuan-tuan. Saya sampai satu tahap bila orang mesej kan berhujah dengan saya dan sebagainya, saya tetap mempertahankan sebab kita berguru, kita mengajak bukan mengajak tak berguru, kita berguru, kita bertalaqi dan sebagainya. Jadi apa bila orang nak argue apa isu tak sama dengan dia, mana boleh saya ikut dia? Saya kena ikut guru saya. Saya bertalaqi dengan dia, saya tengok mulut dia yang kata musyafahah, tengok mulut syekh, maka saya kena bagi tahu. Aku tengok syekh aku sebut maghdu, bagi tahu gitulah, bukan maghdu kan. Jadi maksudnya begitu. Aku tengok mulut syekh mim dengan mim, lahum ditekannya bibir begitu. Kenapa? Kaharfan wahidan musyaddadan, idgham kamil, idgham yang sempurna. Lahum tak boleh sekadar lahum maghfirah, dia tak jadi kaharfan wahidan musyaddadan. Sebab ada orang petikai kan, orang-orang inilah orang-orang bidang qiraat dan sebagainya. Saya tak boleh, saya tetap pertahan dengan kaedah saya ambil daripada afwail masyaikhi, daripada mulut-mulut syekh saya kan. insya-Allah mudah-mudahan doakan saya istiqamah saya kat malam. Saya nak mengajak ngaji saya sampai saya masuk Loyang Lahad.
sampai saya tua, sampai lagi mulut saya boleh berkumit, bercakap, insya-Allah saya akan sampaikan apa yang saya ambil, insya-Allah. Kan? Nak menjadi hebat, nak menjadi orang hebat, terkenal dan semalam, itu na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Dah ada 2-3 penerbit mesej minta, ustaz sekian. Allahu akbar. Nak bagi sejam sekian, tak payahlah. Saya mengajak macam ni pun sekupang dia pun tak bagi kat saya apa saya boleh hidup, saya boleh senang hari ni. Alhamdulillah, rezeki itu Allah Ta'ala bagi banyak sudut, kan, banyak sudut. Jadi hari ni habuan akhirat saya. Hari ni habuan akhirat saya. Paling tidak saya ada mengajak daripada a'udzubillah, bismillah sampailah khatam nanti. Tuan-tuan boleh refer balik, tengok YouTube balik, harfin biharfin. Macam ni lah saya mengajak ni, kan, macam ni saya mengajak. Saya minta doa ke Allah Ta'ala, jangan aku mati sebelum habis, kan. Nak mati selepas aku habis, hari ni habis, pagi ni habis, kau nak ambil nyawa aku, ambil lah ya Allah. Sebab apa? Ini habuan akhirat aku dan habuan akhirat mak ayahku dan mak mentua, pak mentua aku. Itu habuan mereka, kan, melahirkan saya dan sebagainya, kan. Allahu akbar. Itu saja. Tolong doakan itu saja. Dan saya doakan tuan-tuan juga, kita pakai istiqamah. Habis nanti kita ulang balik. Nanti kita bawa lah Tariq Jazari ke pula sebagai contoh, kan, beza dan sebagainya, insyaAllah. Baik. Seterusnya, okey, dad tadi kita ambil balik, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dengan jaga ada qalqalah mud, tak mau mud. Payah sangat tuan-tuan buat macam mana? Tutup mulut saja, mud, selesai. Tutup mulut takkan nak keluar lagi kot, mud tak ada tempat keluar ke hidung. Kacau keluar ke hidung, kan. Takkan nak keluar ke hidung kot, bunyi qalqalah, kan. Tu jaga, insya-Allah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan jadi ikhfa di situ. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, waqaf di situ pula. Betul, ambil balik pada fa khalaqnal mudghata 'idhaman, ikhfa bagi hidung jumpa dengan fa. Fa kasawnal 'idhama lahman, ikhfa lagi bagi hidung jumpa dengan sa. Summa, jangan nak baca summa, so tak mau. Summa wajibul ghunnah. Ma'an, ikhfa di situ, nun dengan syin. Sya'nahu, ansha'nahu, syasha. Nampak tu? Kalau kita pegang dengan summa ansha'na, syashishu, bila mati hamzah sya'na, dia tak bunyi dengan lahjah Arab. Bila kita syashishu, syarifah, kan, syarifah, syarifah, syasha'na, kan jadi lembut. Summa ansha'nahu, sedap tu. Kan sya'na, bunyi tu, bunyi kok diang tu. Bunyi calon, tak mau. Sya'nahu khalqan akhar, khalqan akhar, khar, tebalkan kha dengan ra, khar di situ. Qan'a izhar halqi itu. Baik. Khar, ra tebal itu. Jangan akhar, alama jam kreng, kan, jadi pondan itu. Ra tebal ni tuan-tuan, hantam cukup. Khalqan akhar, khar, payah khar, muncul gitu. Pandai khar, gerak lidah kita, no problem. Baik. Fataba dengan lahjah Arab. Fataba, babibu, aku ayo betul hang ni. Ba. Fatabarakallahu ahsanul, alif matika ha pedas, ahsanul khaliqin. Dengan khaliqin, khaliqin, qaf sama dengan qayn, khaliqin, waqaf dengan arik disukun tempat nak harakat. Wajibul ghunnah. Ma'in, nampak, sasi su summa, wajibul ghunnah. Ma'iin, wajibul ghunnah lagi. Ma'in, in tak mau. Ma'iin nakum, wajibul ghunnah. Kumba, mim dengan ba, jadi ikhfa syafawi. Baru jumpa satu hari ni, kan. Ikhfa syafawi mim dengan ba, jadi ikhfa syafawi maksudnya kita kena baca macam mana? Sekadar letak bibir mulut, ataupun letak sahaja ataupun renggang. Summa innakum, renggang. Kum, letak lembut. Tak mau nakum
bagi orang yang tak mengaji dengan saya saja buat macam tu. Ingat tu, nun dengan ba, mim dengan ba. Ingat muka Ustaz Din, min ba'di ataupun min ba'di. Yang tak mau mim, ditekan bibir mulut tu. Faham? InsyaAllah. Okey. Kum ba'da dhalika lamayitun. Selesai. Waqaf di tu, waqaf dengan arik disukun. Thumma innakum wajibul ghunnah. Summa innakum sama juga. Yaumal, mim dengan ya, izhar syafawi. Yaumal qiya, dengan baca kia, kaf. Qiya, tak mau juga tebal melampau, sekadar qiya. Ini arwah Ustaz apa? Datuk Hasan Zahri lah, banyak tegur saya. Kita dulu mustaqim. Bukan apa macam tu Syekh. Qaf balik bawah ni Syekh, dia dengan lembut dia. Kan? Qaf bagi bawah ni dia tak baca macam tu. Ingat tu cara dia ajak di Masjid Negara dulu. Dia kena lembut, cuba tersengih saja. Mustaqim. Sampai ke nak tekak lusah. Mustaqim. Cara lembut. Saya pun tertiruan. Allahu Akbar. Tasmih Fatihah yang dia 2-3 kali sempat talaki dia. Baik, orang yang cukup lembut yang kata Hasan Zahri ni, kan? Jadi maksudnya summa innakum yawmal qiyamati tub qalqalah kamba tub'atsun wa qad ngarik disukun wa laqad qalqalah kandal khalaq laq qalqalah qaf na la jahra fawqakum sab'a qara ma muttasil dengan panjang. Iqa wa ma kunna wajibul ghunnah. Na anil khalqi anil khalqi la mati kalam khalqi ghafilin waqaf itu boleh nak ni no ghafilin khalqi ghafilin boleh selesai. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi hari ni kita ambil satu muka kan. Ada ramai mesej ni, Ustaz jangan dua muka Ustaz, kami nak pergi kenduri. Ramai ni, ada berapa orang ni, tengok 6, 7, 8 orang ni. Rugi kami tak mengaji ni. Ustaz ambil semuka cukup, kami nak pergi kenduri. Dah lah, semuka pun dah semuka pun dah sejam lebih hari kan. Masuk 2 muka lagi, jadi 2 jam pakai lari habis kan. 60 orang ni tak ada. Tak apa, insyaAllah. Lagi saya edit sikit tuan lah. Jangan duduk post masuk dalam YouTube dulu. Saya edit ayat lagi, daripada ayat 1 sampai 17 lah, insyaAllah. Baik. Jadi okey, Alhamdulillah selesai dah. Selesai dah muka pertama daripada surah Al-Mu'minun ini, insyaAllah. Jadi kita sama-sama mulakan balik. Kita perbetulkan balik tempat-tempat yang kita baca tadi rasa salah peringkat awal tadi. Kita perbetulkan balik insyaAllah sama-sama. Kita ambil balik pada ni lah huruf-huruf tafkhim banyak sini. Lagwi tadi khalaq laqna nuta tawaduk nuta tu banyak di situ nah. Tak kita tengok balik qiya tin dengan duk tin begitu saja. Baik, insyaAllah sama-sama. Okey, kita mula balik dengan tak boleh mula dengan auzubillah dah lah. Kita mula dengan bismillah saja sebab kita dah mula tadi dengan auzubillah. Auzubillah hanya duduk di mana tuan-tuan? Dia hanya duduk di awal bacaan. Diperbaharui tak? Diperbaharui dengan syarat kita bersembang bab rohawi ke apa semua tadi tidak ada kena-mengena dengan Quran. Kalau kita sembang bab berkaitan dengan Quran tak payah diperbaharui. Faham tak tu? InsyaAllah kita main lama-lama dia ingat lah, insyaAllah. Baik, kita mula dengan bismillah. Macam mana nak buat pula kali ni Ustaz? Kita cuba bismillah itu kita berhenti ataupun kita sambung untuk dengan qad aflahal mu'minun sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Alhamdulillah. Kan tuan-tuan masih okey ya? Masih dengar lagi suara saya? Sebab duduk dia keluar suruh finish. InsyaAllah berkaitan dengan ayat ni. Okey, Alhamdulillah ada lagi ya. Cikgu kata kongsi sikit cara nak khusyuk dalam sembahyang. Pasal apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sebelum kita baca untuk orang yang keempat ni, kita tafsirkan sikitlah. Apa dia maksudnya alladzina hum fi salatihim khashi'un? Dia ni tuan-tuan, kan ayat Allah Taala pakai pun kalau berkaitan dengan khusyuk ni, dia pakai dengan kalimah fi. Dan mereka-mereka yang alladzina hum, mereka-mereka yang sembahyang itu, mereka ini fi salatihim. Maksudnya Allah Ta'ala kata yang duduk dalam sembahyang sahaja yang diistilahkan sebagai khusyuk. Kan ada ayat alladzina hum an salatihim sahun. Bila kita sembahyang tak khusyuk, dia pakai kalimah an salat. Maksudnya apa? Depa nampak macam sembahyang tapi tak duduk dalam sembahyang. Bila tak duduk dalam sembahyang, seolah-olah mereka ini sedang lalai, lara. Tapi kalau kita sembahyang yang khusyuk ni mesti 100%. Daripada angkat takbir itu, kita nak qasad tu, dia terus yang disebut sebagai sahaja kesembahyang fardu subuh 2 rakaat imam kerana Allah Ta'ala tu, kita angkat tu, kita nak qasad niat pun dah mudah dah. Sebab kita tak ada dah buang habis semua dah. Allah gitu. Kan kita terus Allahu Akbar. Tak payah Allah sampai panjang-panjang dah duduk fikir nak niat ni, tak ada. Sebab apa? Kita tak bersedia untuk kita nak masuk dalam sembahyang. Bila kita bersedia ni, dia tak jadi macam tu. Dia terus saja sebut Bismillahirrahmanirrahim ila baitillah wa mu'addiyan ila ibadatillah. Dengan nama Allah aku nak sembahyang ni ya Allah. Bismillahi kan mu'addiyan ila Allah kan gitu. Jadi maksudnya kita niat aku nak sembahyang ni, nak tunaikan sembahyang ni kerana Allah Ta'ala. Bila kita angkat tu, terus ya, dia jalan, lintas atas dari Allahu Akbar, settle. Ya tu, itu dah cukup dah.
Kan? Jadi maksudnya apa? Digambarkan oleh Allah Ta'ala kalau orang yang duduk dalam semayang, itulah orang yang khusyuk. Tu kata fi tu. Tapi kalau ta'an, orang ni orang yang lara dalam semayang. Jadi banyaklah betul-betul Imam Ghazali kata khudurul qalbi. Contoh, kena hadirkan hati kita duduk dalam semayang. Cara-cara dia banyak cara. Cuma cara dia cara macam mana boleh. Jadi kita terjemahkan bacaan. Itu banyak kaedah yang cukup-cukup. Pada saya cukup-cukup implement dia praktikal. Bila tu imam angkat takbir, Allahu Akbar, kita pun angkat takbir. Baca doa iftitah, terjemahkan. Kan? Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar. Walhamdulillah katsira, subhanallah wa tawasila. Wajjahtu wajhiya lilladhi, aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Sampailah inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahya, kehidupanku, wa mati lillah, kehidupanku, kematianku kerana Allah Ta'ala. Tu imam mula saja Fatihah bismillah saja, terus kita dalam hati terjemah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Hati terjemah, jangan duk cakap mulut pula, tak sah main batal bayang. Kan? Pada saya tengok itu kaedah yang sangat-sangat mudah untuk kita kawal hati kita. Hati terjemah, dia tak pikul lain. Kan? Agak-agak lari sikit lagi, tarik balik. Agak-agak lari sikit lagi, pergi balik. Kena untuk imam baca panjang, tak faham makna, tak tahu nak lari, kita terjemahkan saja surah Fatihah dan sebagainya. Kan? Kita terjemahkan saja. Itu pada saya lah cukup-cukup mudah. Saya pun banyak duduk ikut formula tu. Ikut formula tu. Jadi kadang-kadang sembahyang kita ni tuan-tuan, di antara lagi kaedah dia, apa dia? Kena selalu sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kan? A'udzubillah tu, kalimah a'udzubillah tu lafaz keramat yang Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, tapi kita tak jadikan dia sebagai lafaz keramat. Nampak dia very simple, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tuan-tuan, kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim ni tuan-tuan, bertempiaran lari boleh yang duduk kacau mata kita, duduk kacau mengantuk kita, duduk kacau lara kita. Kan? Duduk lara kita. Sebab tu banyak benda yang besar-besar ni sampai satu tahap kalau dalam otak kita duduk main benda-benda bab akidah dan sebagainya ni. Nabi kata, Nabi suruh apa? Hang berhenti, hang duduk sediam siap, hang istighfar banyak. Istighfar satu hal, lepas tu sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab tu dalam sembahyang kita ni sebelum Fatihah, setiap rakaat, 4 rakaat sebelum Fatihah, sebelum baca bismillah, kita disunatkan, sunat yang dituntut dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya rakaat pertama tu habis inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, kita baca apa? Kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca. Turun daripada rakaat pertama naik rakaat kedua. Habis tu imam baca, kita pun nak baca pula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak puas hati, tak rasa macam boleh ada lagi. Baca panjang sikit. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanirrajim min hamdihi wa nafthihi wa nafasihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Hafal lafaz a'udzubillah yang panjang-panjang sikit. Kan? Sampai satu tahap. Baca. Kan? Bila kita baca, maksudnya seolah-olah iblis tak kacau kita. Pada masa itulah akan khusyuk sampai. Kan? Kita kena ingat ni, sembahyang ni tuan-tuan, yang diangkat ke arash hanya sembahyang yang kita, masa kita ingat pada Allah. Jadi kalau pada awal angkat takbir sampai bagi salam kita tak ingat Allah, maksudnya sembahyang kita tidak ada di sisi Allah, tidak diangkat ke arash, tidak dikira. Kan? Tidak dikira. Bila tak dikira, itulah maksudnya sembahyang kita yang tidak ada kualiti, dan tidak ada kualiti yang membolehkan untuk jaga kita daripada maksiat, jaga kita daripada makan benda haram, jaga kita daripada supaya kita rajin beribadah, nak pergi masjid mudah, nak pergi surau mudah. Ini susah semua nak pergi masjid dan sebagainya. Punca apa? Punca daripada sembahyang kita yang lara lalai. Kan? Baik, boleh faham dah? InsyaAllah. Sekadar itulah. Sekadar tu lah. Untuk itu kaedah dia. Pada saya sendiri pun macam tu kan? Kita jadi imam ni lain macam sebab kita fokus. Jadi imam dengan jadi makmum lagi teruk, tak khusyuk dia. Imam ni dia fokus. Tambah pula kita nak baca ayat-ayat yang kita sedang mengulang, untuk mengulang Quran dan sebagainya kan. Memang dia kena fokus betul-betul. Jadi bila kita fokus ni, dia hilang benda-benda dunia ni. Yang masalah bila kita jadi makmum kan, insya-Allah. Okey, boleh insya-Allah tuan-tuan, boleh cikgu. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk semua. Jadi insya-Allah kita ambil raun yang keempat, sama-sama kita niatkan balik, kita perbaharui niat kita. Ya Allah, ya Tuhanku, untuk raun yang keempat ni ya Allah, yang kami nak baca pagi ni. Dan raun yang pertama, kedua, ketiga kami dah baca tadi. Kami yakin ada kebaikan untuk kami semua ya Allah.
Kami tak pernah jemu memohon kepadamu ya Allah, sebab Engkau lah yang ya Allah yang boleh memakbulkan doa kami, menerima permohonan kami untuk sekian kalinya ini ya Allah. Dan Engkau jangan pernah jemu untuk menerima permohonan kami ya Allah. Kami hanya minta ya Allah, Engkau sampaikanlah kebaikan, setiap kebaikan itu untuk mak ayah kami itu saja ya Allah, untuk mak mentua, pak mentua kami ya Allah, untuk kedua ibu bapa, untuk abang adik kakak kami ya Allah, untuk mak saudara pak saudara kami yang telah meninggal ya Allah, untuk nenek moyang kami keseluruhannya yang telah meninggal ataupun yang masih hidup ya Allah, dan juga untuk guru-guru kami yang banyak mengajarkan kami agama dan juga mengenali dunia ini ya Allah, dan juga kaum muslimin muslimat ya Allah. Pagi ini ya Allah, sebab musabab kebaikan ini ya Allah, Engkau sejahterakanlah mereka semua di sana ya Allah. Jagalah roh mereka ya Allah, jangan Kau usik roh mereka ya Allah, jangan Kau rusik roh mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka, rahmatilah mereka, tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang soleh dalam syurga ya Allah ya Rahman ya Rahman Rahim. InsyaAllah kita terus mula balik. Mula dengan bismillah. Okey, kita mula dengan bismillah. Kita cuba waqaf pada bismillah dan kita teruskan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم الحمد لله ثم الحمد لله الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala
sibuk kita pagi ni nak berkenuri lah, macam-macam ada program surau lah, program masjid. Kita sempat juga boleh lah satu muka surat dapat 4 round, 4 muka surat buat mak bapak kita, insya-Allah pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Apa abang mau menekan semua yang ada, Matiyah ada, Cu ada ni kan, apa dia apa ada, semua pakai ada belakang kan, sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah selamat bercuti semua. Yang sonok pula naik heavy, rasa tak ada apa orang panggil tak ada tol, lompat masuk keluar kosong semua kan. Bahagia kalau hapuskan terus kan, buat kejutan sekali, hapuskan terus. Jom jalan udang speed biru amboi. Jangan duk layak aku kan. Nak pergi jalan tak mana. Jaga sungai ada buaya weh. Jaga nah. Ada speed biru, ada buaya tu, insya-Allah. Jadi kita akan berjumpa lagi pada hari Selasa, insya-Allah. Selasa cuti lagi kan? Selasa cuti lagi, insya-Allah. Cuti lagi okeylah tu kan, insya-Allah. Tapi kita mengaji macam biasa, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tak balik boleh Kak Zahoy, adik-beradik semua pakai nak mari sini. Kita ada majlis bertunang hari Selasa. Hari ini sampailah dengan esok pakai kita ni ada ya Melaka tu. Insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita berjumpa lagi pada hari Selasa, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Taala, yang tak elok saya minta maaf banyak-banyak. Jauh-jauhkanlah benda-benda yang tak elok daripada saya tu, ambil yang elok-elok belakang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina ya Allah, wa nura sudurina ya Rahman, wa jilaa ahzanina wa zahaba humumina wa umumina ya Allah ya Rahman, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna wa ahlana jami'an ya Allah as-sihhata was-salamah wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad-dunya wal-akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqqi dhuhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa 'ismatika. آتنا جميعا يا الله مثل ما آتيت عبادك الصالحين. آتنا جميعا يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين مثل ما آتيت عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيروا على بركة الله.